Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Fokus kita hari ini adalah kemahiran membaca. Kita akan tengok bahagian pemahaman petikan. Jadi hari ini kita akan gunakan buku pemahaman. Okey. So fokus kita hari ini pemahaman petikan pantun 2 kerat nasihat. Kita tengok balik pantun yang kamu dah pernah belajar dulu. Okey, standard pembelajaran. Membaca untuk memahami idea keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan betul dan tepat secara luncuran dan imbasan. Okey, objektifnya pada akhir pelajaran, kamu sepatutnya dapat membaca dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan bahan. Okey, tengok pantun 2 kerat nasihat yang kita dah belajar dulu. Okey, soalan pertama. Berdasarkan rangkap kedua pantun, apakah pengajaran yang diperoleh? Fokus kita adalah rangkap yang kedua. Okey, tengok rangkap kedua. Okey, rangkap kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Jadi, maksud yang sesuai dengan pengajarannya adalah kita haruslah menghindari rasa sikap malas kerana perbuatan tersebut akan membawa kerugian. Okey, so jawapannya adalah C. Okey, ini adalah bentuk pertama untuk soalan. Ada bentuk macam ni, ada 3 soalan. 3 soalan, 3 markah. Bentuk soalan pilihan jawapan. Okey, objektif. Okey. So ini soalan pertama. Okey, soalan kedua. Buah sintang, buah sengkul, satu memegang, satu memikul. Unsur gaya bahasa yang terdapat pada perkataan bergaris ialah, okey, kamu fokuskan kepada perkataan bergaris. Buah, buah. Satu, satu. Dia pengulangan. Okey, pengulangan jadi adalah repetisi. Okey, so jawapannya B. Okey, soalan ketiga, soalan terakhir. Pilih nilai yang terkandung dalam rangkap pertama pantun 2 kerat. Rangkap pertama. Jadi fokus kamu adalah rangkap pertama, iaitu berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Okey, maksudnya hubungan persaudaraan. Jawapannya adalah A. Okey, itu bentuk pertama, soalan objektif. Kita ada lagi satu bentuk soalan. Okey, bentuk yang adalah bentuk perbandingan bahan. Masih menggunakan pantun 2 kerat, tetapi kali ini dia akan bagi 2 bahan. Yang pertama, akan bagi bahan daripada komsas kamu, pantun 2 kerat lah. Contoh yang ni pantun 2 kerat. Okey, bahan kedua adalah bahan daripada sumber lain. Okey, untuk bahan yang ini dia bagi daripada gurindam nasihat untuk orang malas. Ini tak ada dalam komsas kamu. Dia daripada sumber lain. Okay. Kadang-kadang mungkin dia bagi petikan daripada majalah. Kadang-kadang mungkin daripada berita. Tengoklah sumber yang bersesuaian dengan bahan. Okay. Jadi kamu kena baca kedua-dua bahan. Kamu kena fahamkan isi kandungan bahan. Kemudian baru jawab soalan pemahaman. Okey, untuk perbandingan bahan, soalan pemahaman berbentuk subjektif. Bermaksud kamu kena tulis jawapan dalam bentuk ayat. Jadi markahnya lebih sikit. Okay. Jadi markahnya lebih sikit. Untuk 3 soalan ni, soalan pertama biasanya 3 markah. Soalan kedua 3 markah. Dan soalan ketiga, soalan kebat 4 markah. Jadi jumlah di sini adalah 10 markah. Okey, tengok soalan 1. Nyatakan persamaan antara bahan 1 dengan bahan 2. Bahan 1 dan bahan 2 tadi kamu baca semula. Okay, jadi persamaannya adalah tentang memuatkan nasihat mengenai keperluan memupuk sifat dan sikap baik. Selain itu, kedua-dua bahan ini juga menasihati kita supaya menghindari sikap malas. Okay, jadi kamu kena bagi tahu persamaan bagi kedua-dua bahan. Okay, fokus kepada persamaan. Okey, soalan kedua. Berikan 2 nilai yang terdapat dalam bahan. Bila soalan suruh kamu berikan 2 nilai, 2 pengajaran, 2 persoalan, kamu mesti sertakan dengan contoh kalau ada.
Biasanya untuk nilai mesti sertakan dengan contoh. Okey, jadi jawapannya, nilai yang terdapat dalam bahan satu ialah nilai kerajinan. Contohnya, kita perlulah rajin berusaha agar mendapat rezeki atau mencapai cita-cita. Okey, nampak? Soalan nilai yang pertama dan contohnya mesti disertakan dengan contoh. Okey, dia nak dua nilai. Jadi bagi tahu jawapan lagi satu. Nilai yang kedua ialah nilai kecekalan. Contohnya, kita harus cekal menghadapi cabaran agar mencapai matlamat. Okey, macam ni baru dapat markah penuh 3. Okey. Soalan nombor 3 adalah soalan pendapat. Okey. Kita perlu mendengar nasihat yang diberikan oleh ibu bapa. Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti mendengar nasihat orang tua? Okey, nampak dia tanya pada pendapat anda. Jadi kamu mesti nyatakan pendapat kamu. Jawapan tidak ada di dalam petikan, tapi kamu mesti bagi pendapat kamu. Okey, jadi mulakan jawapan kamu dengan pada pendapat saya, kita mesti mendengar nasihat orang tua kerana nasihat yang diberikan oleh orang tua semuanya untuk kebaikan anak-anak. Mesti ada dua jawapan. Okey, itu baru jawapan pertama. Jawapan kedua, selain itu, nasihat orang tua dapat mengelakkan anak-anak tersilap langkah. Okey, untuk soalan pendapat, mesti bagikan dua pendapat. Walaupun dia tak bagi tahu kena bagi berapa, kamu mesti bagi 2. Baru dapat markah penuh 4. Okey. Okey, itu adalah 2 contoh bentuk soalan yang boleh keluar untuk soalan pemahaman. Yang pertama soalan bentuk objektif, yang kedua soalan bentuk subjektif, perbandingan bahan. Okey, jadi semua ni kamu salin dan buat dalam buku pemahaman. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.